على سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا حكمة وتأويل الكتاب. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Belakang dengan jelas tu. Belakang dengan jelas. Itu dengan jelas. Dengan jelas. قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. ومضمار الشأن اسمان وإن وقع مهم ما استبان أنه امتنع. Okay. Cuba baca ni. Baik syair. Baik ni 1 2 3. ومضمار الشأن اسمان وإن وقع مهم ما استبان أنه امتنع. Akhwat baca. وإخوة ومضمار الشأن اسمان وإن وقع مهم ما استبان أنه امتنع. Okay. Wa mudmar sya'ni, waw tu, okay, masuk pada inwi, ay wanwi, dan hendak meniatlah oleh engkau, okay. Mudmar sya'ni, asal dia sya'ni, iaitu hendaklah niat oleh kamu akan dhamir sya'. Dhamir sya'ni isman, hal akan dhamir sya'ni itu jadi isim. Isman tu hal bagi dhamir sya'ni, ay hala kaunihi isman. Isim tu isman likana. Isman likana. Jadi mudmara tu maf'ul bih muqaddam, maf'ul bagi inwi. Okay? Dan hendak meniat oleh engkau akan dhamir sya'ni itu, hal akan dhamir sya'ni itu sebagai isim, iaitu isim bagi kana. Bila mana? In waqa'a, jika jatuh, muhimuma, jika jatuh oleh sesuatu yang memberi waham akan barang. Muhimuma, jatuh berlaku sesuatu yang memberi waham akan barang. Ma kat situ, okey, tarkibul kalam. Masduk dia tu kena kepada tarkibul kalam. Jika berlaku sesuatu yang memberi waham akan tarkib kalam, ma tu isim mausul, ma istabana, yang zahir ia istabana annahu, yang zahir oleh bahawa sesungguhnya ia ma tu imtana'a, tertegah ia. Memberi waham akan ma tu susunan kalam, tarkibul kalam. Tarkibul kalam tu ma tu, bila ma mausulah, so ada silah dia tu. Barang yang istabana annahu, istabana yang mana zahara, yang zahir oleh bahawa sesungguhnya ia ma tu, tarkib kalam tu imtana, tertegah. Iaitu mana? Okey, iaitu ma'mul bagi khabar kana mengiringi kana. Okey, ma'mul kana mengiringi kana tu tak boleh. Tulis, ni ulang kaji yang untuk yang minggu lepas. Iaitu misal dia apa? Misal dia kita kata kana, tulis ini supaya jelas. Kana ta'amaka akilan Zaidun. Akilan Zaidun. Okey. Yang tu. Satu. Yang kedua, kana ta'amaka Zaidun akilan. Ni dua keadaan yang imtana, tertegah, maknanya tak boleh. Mana ma'mul bagi khabar kana. Khabar kana mana? Akilan. Asalnya kana Zaidun akilan ta'amaka, adalah Zaid itu yang makan ia akan makanan kamu. Ta'amaka tu ma'mul bagi akilan. So keadaan yang tak boleh iaitu ma'mul bagi khabar kana tu mengiringi kana, mana jatuh selepas kana.
Okey, sedangkan ma'mul bagi khabar kana itu bukan zaraf dan bukan haraf jar. Okey, minggu lepas. So, bila jatuh macam ni, okey, bila jatuh macam ni iaitu sesuatu yang memberi waham akan tarkib kalam yang mana dia itu tidak dibolehkan, bermakna kamu kena niat dhamirus sya'ni. Kamu kena niat dhamirus sya'ni sebagai isim dia tu. Okey, sebagai isim dia tu. Contoh, jikalau apa? Jikalau berlaku contoh kita jumpa kalam kana ta'amaka Zaidun akilan. Takdir apa? Kana, dalam kana tu, so Zaidun akilan ta'amaka tu, okey, ada dhamirus sya'ni. Ada dhamirus sya'ni dalam kana tu. Bermaksud apa? Zaidun tu bukan isim kana. Bukan isim kana, tapi isim kana tu dhamirus sya'ni. Dhamirus sya'ni. Okey? Faham tak? Okey, lagi sekali. Okey. Bila jatuh kalam yang zahir dia tu tarkib kalam tu tak sahih, mana tertegak, tak boleh. Bila macam tu kena niatkan isim kana tu iaitu dhamirus sya'ni. So jumlah selepas dia tu itu jumlah mufassirah yang mentafsirkan dhamirus sya'ni tersebut. Seperti kita kata kana ta'amaka Zaidun akilan, kana adalah ia al-hal wa sya'na. Okey? Kena takdir macam tu. Faham? Asalnya tarkib tu tak boleh lah. Kana ta'amaka Zaidun akilan, tarkib kalam tu tak boleh, imtana'. Bila zahir macam tu, so kita kena niatkan dhamirus sya'ni di dalam kana tu. Bermaksud Zaidun tu bukan isim kana, tapi isim kana tu ialah dhamirus sya'ni, dan jumlah selepas dia tu ialah jumlah mufassirah yang mentafsirkan dhamirus sya'ni. Okey, sebagaimana yang kita belajar, dhamirus sya'ni tu menyalahi dhamir yang biasa, iaitu dia apa? Dhamir yang biasanya dia punya mufassir tu belakang. Yang ni tak, dia kat depan lagi pula dengan jumlah. Okey. Wa qad tuzadu, okey, dan terkadang qad masuk pada fi'il mudhari'. Okey, zada yazidu, okey, zaidan wa ziyadatan. Zada ni fi'il lazim ke fi'il muta'addi? Zada yazidu ziyadatan wa zaidan. Dia boleh dua-dua. Okey, zada ni ada kalanya fi'il muta'addi, ada kalanya fi'il lazim. Okey. Tetapi bila kat sini waqad tuzadu, dia kalau tak ada baris, so bukanlah bina maklum, so bina majhul, tuzadu. Okey. Waqad tuzadu, ingat. So tuzadu tu kalimah apa tanya nanti? Kalimah isim apa? Kalimah apa? Tambah isim ke fi'il ke haraf? Fi'il. Sebab apa fi'il? Mana alamat kata dia tu fi'il? Aywa, ada huruf ta, huruf anaitu tu. Anaitu, na'ti, ataina tu. Jadi itu isyarat kepada fi'il tu fi'il mudhari'. Qad bila masuk kepada fi'il mudhari' memberi makna apa? Litaqlil, terkadang. Okey. Terkadang. Wa qad tuzadu, dan terkadang ditambahkan apa, tengok tuzadu ihtimal. Ihtimal dua. Tuzadu ni bila kita tahu, tuzadu fi'il bina majhul. Kita tahu fi'il bina majhul isnad kepada naib fa'il. So naib fa'il ni ihtimal, dia tu isim zahir ataupun dhamir mustatir dalam tuzadu. Okey. First kali iaitu asal pada fa'il, asal pada naib fa'il ialah isim zahir. So jangan terjemah waqad tuzadu dan terkadang ditambah akan dia akan apa? Bukan. Jangan takdirkan dhamir mustatir dulu. Cari isim zahir dulu sebagai naib fa'il dia. Waqad tuzadu kana. Kana boleh tak jadi naib fa'il dia? Boleh. Dan terkadang ditambah akan kana. Sebab apa tak kata waqad yuzadu kana? Sebab apa? Tuzadu tu iaitu muannas dengan ta. Sebab kalau kata yuzadu boleh tak? Okey. Jadi sebab apa? Tuzadu iktibar kana tu kalimah. Kalau yuzadu iktibar kana tu lafzun.
lafzun tu muzakkar, kalimatun itu muannas. Takdir dia wa qad tuzadu kalimatu kana. Kalau yuzadu wa qad yuzadu lafzu kana. Macam tu. Fi hashwin, pada pertengahan, hashwin. Okey, hashwin. Okey, hashwin, pada pertengahan. Kadang-kadang kana tu ditambah pada pertengahan kalam. Okey, sebab apa hashwin? Sebab apa bukan di awal? Sebab apa bukan di akhir? Okey? Sebab apa? Tulis ni. Kharajal awwalu. Kharajal awwalu li'annahu mahallul i'tina. Mahal al-i'tina. Kharajal awwalu li'annahu mahallul i'tina wal akhiru li'annahu mahattul fa'idah. Mahatta. Terkadang kana tu ditambah di pertengahan. Sebab apa tidak ditambah di permulaan dan tidak ditambah di akhir? Sebab mana kharajal awal, keluar yang pertama, mana tidak ada kana zaidah tu pada permulaan kalam. Sebab apa? Li'annahu bahwasanya ia al-awwal tu, awal kalam itu mahallul i'tina, tempat kita i'tina, ambil perhatian. Okey, buat kita ambil perhatian. Okey. Contoh sebab apa? Contoh dia katakan bismillahi. Okey. Bismillahi ta'alluq mana? Ta'alluq pada satu mahzuf. Takdir dia misalnya apa? Aqra'u bismillah. Okey. Boleh juga bismillahi aqra'u. Okey. Jadi di antara takdir muta'allaq tu, mutaqaddim dengan mutaakhir, mana lebih aula? Bismillah, ba harf jar tu dengan dia punya majrur ta'alluq kepada suatu mahzuf. Ambil satu fi'il, contoh aqra bismillah, ai aqra bismillah. Bismillah nak makan, ai akal tu bismillah. Okey. Aku lu bismillah. Jadi kalau kita kata mana lebih aula? Aqra'u bismillah ataupun bismillahi aqra'u? Bismillahi aqra'u. Sebab apa? Kerana yang pertama di antara qiraah dengan nama Allah itu mana kita i'tina. Okey, nama Allah tu di antara wajah sebab apa muta'allaq mutaakhir itu lebih aula, sebab supaya i'tina pada nama Allah. Okey, itu tempat yang pertama. Mana? Sebab apa? Kerana tu tidak ada yang ditambah pada permulaan kalam, sebab permulaan tu itu tempat i'tina. Kalau kerana tu ditambah kat situ, macam mana kita nak i'tina pada dia? Okey, benda satu yang lebihan. Okey. Dan wal akhir, dan keluar oleh yang akhir. Sebab apa tidak ditambah yang akhir? Li'annahu mahattul fa'idah. Kerana akhir itu tempat faedah, mahattu. Sama je lah, mahal. Tu tafadul fil ibarah sahaja. Mempelbagaikan dari segi ibarat sahaja. Okey, sebab tu apa biasanya mubtada khabar dekat belakang akhir. Khabar tu apa makna khabar? Apa makna khabar? Apa makna khabar? Wal khabarul juz'ul mutimmul faidah. Okey, juzuk yang menyempurnakan akan faedah. Zaidun. Kalau orang tunggu-tunggu, cubalah Zaidun apa? Apa tak? Nah, khabar mahdhuf, apa khabar bagi kita mahdhuf? Wa Zaidun, macam tu ke? Apa tak? Okey. Zaidun apa dia? Okey. Zaidun, dia kata alimun. Okey. So ditambah di pertengahan. Kama seperti kama ma tu ma ta'ajjubiyah. Ma kana asahha ilma man taqaddama. Ma asalnya ma asahha. Ma asahha kana tu berada di antara ma ta'ajjubiyah dengan fi'il dia. So dia kana tu zaidah. So tak boleh ditambah, tak boleh diterjemahlah. Okey. Maknanya apa? Kalau tadi itu bagi amboi. As-sahha. Sahihnya, betulnya ilmu man taqaddama, ilmu bagi mereka yang telah terdahulu. Ilma man taqaddama. Eloknya, benarnya ilmu orang terdahulu. Taqaddimin. Itu ta'ajjub. Okey. Jadi sebahagian syurah menerangkan siapa yang diqasadkan oleh An-Nazim ni. Siapa yang dia puji sebenarnya dia ta'ajjub. Mana apa? Sahihnya, betulnya ilmu orang terdahulu. Siapa yang man yang dimaksudkan kat situ?
Sebagian syurah kata kat sini tepat dia memuji Imam Nawawi. Okey, dia memuji Imam Nawawi. Sebab Ibnu Malik, okey, Ibnu Malik ni okey, dia anak murid dia siapa? Anak murid dia Ibnu Aqil dengan Ibnu Hisham. Dua tu orang murid dia. Dan Ibnu Malik tu pula anak murid bagi siapa? Anak murid bagi ni pentingnya ilmu tabaqat. Okey, anak murid bagi Abu Hayyan. Okey. Dan Imam Nawawi baca di dalam syurah pada bait yang ni. Bukan dalam Syekh Sobban, Makudi semua tu diterangkan. Qila man kat situ itu Ibnu Mu'ti. Okey. Ibnu Mu'ti disebutkan di dalam bait Syiah tu mana? Mana bait dia? Iqatan al-Fiyata bi Mu'ti. Okey. Ada di tobok je kalau nak tengok Alfiyah Ibnu Mu'ti tu macam mana ada je dekat Mujallah Arabi tu. Okey, Alfiyah juga. Okey, jadi kat sini Syahid sebut mana kana tu kadang-kadang ditambah pada pertengahan kalam. Di antara mata'ajubiyah dengan fi'il dia. Okey. So kat sini menunjuk bahawasanya kana kat sini kana jenis yang ketiga. Sebelum ni kita dah belajar kana tamma. Lepas tu kana naqisah, yang ni kana zaidah. Kana zaidah. Fi hashwin tu kita boleh terjemah waqad tuzadu kana fi hashwin, pada pertengahan. Okey. Iaitu mana? Waqad tuzadu kana bainal mutalazimaini. Waqad tuzadu kana baina al mutalazimaini. Ditambah di antara dua benda yang berlaziman. Okey. Seperti mana? Contoh di antara mubtada dan khabar. Zaidun qaimun, tambah tengah-tengah tu Zaidun kana qaimun. So kana tu zaidah, hash. Okey, pada pertengahan kalam. Yang pertama tadi tu kan, di antara mata'ajubiyah dengan punya fi'il dia tu. Yang kedua di antara mubtada dan khabar. Yang ketiga di antara fi'il dan marfu' dia. Ingat, sebab apa tak kata di antara fi'il dan fa'il? Terbenar bila kata marfu' tu terbenar fa'il dan naib fa'il. Okey. Seperti apa? Lam yujad. Tulis. Lam yujad kana misluka. Lam yujad kana misluka. Tidak ada. Okey, misluka, seumpama kamu. Misluka, mislu tu fa'il bagi yujad. Kana tu zaidah saja. Dan di antara silah dan mausul, di antara sifat dan mausuf. Okey. Di antara silah dan mausul, dan di antara sifat dan mausuf. Okey. Yang tu. So dua benda tu tempat benda yang berlaziman. Maknanya bila ada mausuf ada sifat, ada silah, ada mausul. Okey. Ada mausul, ada silah. Okey. Jadi kana tu terkadang ditambahkan pada pertengahan benda ni. Okey. Kana zaidah tidak beramal lah. Tidak beramal. Okey. Okey. Wa yahdhifunaha wa yubquna al-khabar wa ba'da in walau katsiran zashtahar. Ini semua hafal. Cuba baca 1 2 3. Wa yahdhifunaha, dan buang mereka itu. Ingat, bila dhamir jamak macam ni, dia boleh kembali kepada dua. Yang pertama al-arab ataupun an-nahwiyun. Okey. Wa yahdhifunaha, dan buang mereka itu an-nahwiyun ataupun al-arab. Akannya akan kana. Buang akan kana. Wa yubquna al-khabar, dan buang dan mengekal mereka itu ibqa. Ibqa mana mengekalkan. Okey. Bukan kekal, iaitu baqa. Okey.
Ni yubqa ambil daripada abqa yubqi ibqaan. Okey, mengekalkan mereka itu al-arab ataupun nahwiyun al-khabar, akan khabar. Maknanya biasanya kana isim kana khabar kana. Ni kana dan isimnya dibuang. Okey. Patu wa ba'da in walau katsiran zashtahar. Waw tu madkhul dia za. Wa za maknanya ba'da tu kan zaraf. Takluk mana? Okey, takluk kepada mana? Takluk kepada ba'da. Okey, ba'da tu dia takluk mana? Ishtahar belakang tu. Okey, takluk pada ishtahara. Takdir kalam dia wa za dan bermula ini za isim isyarah bi dzali mufradin muzakkarin asyir. Za dan ini mana ni tu mana? Aywa, za tu kembali kepada musyarun ilaih dia, iaitu hazfu kana wa ibqa'ul khabar. Hazfu kana wa ibqa'ul khabar. Kena pandai ni. Kena pandai rujuk musyarun ilaih dan rujuk dhamir. Musyarun ilaih dan marji' ilaih dia mesti kena isim. Itu dalam bentuk yahzifunaha wa yubqunal khabar, itu dalam bentuk fi'il. Bagaimana nak tukar? Bila nak tukar, ceklah masdar. Hazfuha. Kalau nak panjang lagi, wa dha wa hazfuhum kana wa ibqa'uhum al-khabara. Macam tu. Nak pendek terus, wa dha wa hadfuha wa hadfu kana wa ibqa'ul khabar. Okey, itu ishtahara. Masyhur ia za. Masyhur kasi abni ba'da in, selepas daripada in. Walau dan selepas daripada law. Kasiran itu hal bagi dhamir mustatir dalam ishtahara. Hal keadaan dia za tu kasiran, yang banyak. Okey, yang banyak. Okey. Misal dia apa misal dia? Misal yang mudah. Qulil haqqa walau murra. Qulil haqqa walau murra. Katakanlah oleh engkau akan kebenaran walau murra, sekalipun pahit. Takdir dia apa? Walau kana al-haqqu murra. Murra tu khabar bagi kana. Kana dibuang serta isim dia. Dikekalkan khabar. Okey. Okey. Tu selepas daripada in dan law. Law. Okey. Law misal dia tulis itini. Macam mana nak jadi itini? Ana sebut itini, tulisan dia itini. Okey. Dia ni tulis ikut yang tulisan itini bidabbatin walau himaran. Okey. Itini bidabbatin. Ingat, ata tu datang. Bila mutaaddi dengan ba, datangkan. Datangkan kepada aku dengan seekor binatang. Okey, mana? Itini. Kalau tu salah sebut macam tu salah. Sebut itini. Datangkanlah kepada aku seekor binatang walau himaran. Walau himaran. Ai takdir dia apa? Okey. Walau kanatid dabbatu himaran. Okey. Boleh juga walau kanal ma'tiyu bihi himaran. Okey. Faham? Okey. Wa ba'da an ta'widu ma an hartukib kamisli amma anta barran faqtarib. Baca. Wa ba'da an ta'widu ma an hartukib
أما أنت بر فاقترب. Ayuh. Okey. Waw tu waw istinaf. Madkhulnya mana? Madkhulnya ta'widhu. Okey. Wa ta'widhu ma anha, dan okey, ganti oleh ma. Ganti boleh. Ini ta'wid. Ta'widnya menggantikan. Okey. Mengganti akan ma. Ta'wid tu mubtada. Ta'widhu tu mubtada. Ma tu itu dia punya mudhafun ilaih. Ta'wid masdar. Idafat ta'wid kepada ma apa? Idafat masdar kepada maf'ul. Menggantikan akan ma anha, daripada kana. Mana kana digantikan dengan ma. Menggantikan akan kana daripada, menggantikan akan ma tu daripada kana, itu urtukib, dibuat akan dia, akan ta'wid itu ba'da'an. Ba'da'an, selepas daripada an masdariyah. Selepas daripada an masdariyah. Kamisli, seperti okey, amma anta barran faqtarib. Amma an asal dia an kana. Ma tu ganti kana. Asal dia an kana. Okey. Tapi sebab anta tu, jadi asal dia apa? An kunta. An kunta. Asal dia an kunta barran faqtarib. Okey. Asal dia apa? An. Haraf masdar, an masdariyah. Lepas tu ada kana tengah-tengah tu. Lepas tu ada dia punya isim itu, anta tu. Iaitu asal dia an kunta barran faqtarib. Okey. Jadi ma tu ganti daripada kana. Anta tu, anta ialah isim bagi kana yang telah digantikan dengan ma. Barran i'rab jadi apa? I'rab jadi khabar bagi kana. Khabar bagi kana. Okey. Jadi barran faqtari, mana bahawa adalah kamu itu barran. Barran, ingat bila kata bar itu kena kepada dua. Itlaq al-bar. Bar tu kena kepada dua, iaitu kena kepada masdar, iaitu melakukan kebaikan. Melakukan kebaikan. Masdar tu amrun i'tibari. Amrun i'tibari. Okey. Faham? Amrun i'tibari ni dia bukan wujudi. Okey. Dia hanya ada pada kira-kira saja. Okey. Satu lagi, barran diitlaq untuk apa? Yang melakukan kebaikan. Suri isim wasaf. Al-bar. Sebab tu nama Allah Al-Barrur Rauf. Okey, Al-Bar, ini yang melakukan kebaikan. Okay. So tengoklah tempat, tengok kepada siaklah ketika kita menterjemah atau menentukan makna, sama ada bar kat situ tu melakukan kebaikan ataupun seseorang atau yang melakukan ataupun yang melakukan kebaikan. Okey. Berbeza dengan bir. Bir. Sebab tu di antara tobok yang baru ni, bila tengok jam'iyah daril bar ke daril bir, yang apa, yang tobok tahzibut tahzib yang besar tu, 16 jilid tu, yang tobok Dubai tu, tu jam'iyah. Perhatikan, jam'iyah daril bar ke daril bir. Kena tengok balik. Okey, agak-agak apa? Mana yang kuliah hadis? Angkat tangan kuliah hadis. Okey. Ingat, al-asma'u wal kuna wal alqab, okey, la tu'rafu bil qiyas. Al-asma'u wal kuna wal alqab, nama-nama dan gelaran-gelaran, kunyah-kunyah, wal alqab, okey, kunyah-kunyah tu abu atau ummu apa semua tu, la tu'rafu bil qiyas, tidak diketahui dengan qiyas. Okey. Contoh apa? Contoh kita kata, okey, nama orang ni
nama orang ni dia tulis ya, qaf, waw, mim. Aku nama dia Yaqumu. Aku nama dia Yaqumu misalnya. Tak boleh. Kena tengok balik nama dia apa. Tak tahu nama Yaqwum ke Yaqwam ke. Okey, ikut nama. Okey, amma anta barran faqtarib, maka hendak buatlah qurbah. Faqtarib maksudnya apa? Faqtarib maksud apa? Faf'alil qurbah. Buatlah kebaikan, buat ibadat. Amma anta barran faqtarib. Tak boleh letak dua. Tak boleh letak, contoh kita kata amma kunta barran, tak boleh. Okey? Sebab apa kaedah umum la yajuzul jam'u bainal 'iwad wal mu'awwad. Tak boleh kita dah ma tu ganti daripada kana, lepas tu kita letak pula kana tu. Kita kata amma kunta barran, faqtar, tak boleh. Sebab kaedah umum dia la yajuzul jam'u bainal 'iwadi wal mu'awwad. Okey. Tapi nanti adalah perbahasan dia tu, iaitu boleh kana tu digantikan dengan apa? Dengan ma jikalau isim bagi kana tu dhamir mukhatab. In kunta. So, kita kata amma anta ataupun amma ana, yang tu tidak la yusma, tidak didengari daripada kalam Arab, tidak warid. Tidak warid. Okey. Tetapi atas jalan qiyas, okey, secara zahir, walau sekalipun dengar yang tu je, adakah bermakna yang lain? Adakah bermakna isim kana tu kalau dia dhamir mutakallim ataupun dhamir ghaib tu tak boleh? Yang didengar hanya dhamir mukhatab sahaja. Okey, dah berlaku khilaf lah. Maksudnya apa? Dari segi zahirnya, beda ada yang dhamir mukhatab, so bolehlah juga dhamir mutakallim dengan dhamir ghaib. Dan dengan dhamir ghaib, iaitu isim kana tu sama ada dhamir ghaib ataupun isim zahir. Faham? Yang didengar daripada kalam Arab iaitu isim kana tu iaitu dhamir mukhatab, itu yang didengari. Okey? Bermaksud yang selain daripada itu tidak didengari. Secara zahirnya bermaksud jikalau isim kana tu dhamir mutakallim, sekalipun tidak warid, tidak didengar daripada kalam Arab, bolehlah nak kias. Okey? Begitu juga dengan dhamir ghaib. Termasuk dhamir ghaib itu iaitu mana? Isim zahir. Sebab tu si bawah buat misal dengan kata apa? Amma Zaidun. Kita amma Zaidun zahiban. Amma Zaidun zahiban. Amma Zaidun zahiban. Okey. Tiada perbahasan. Amma Zaidun zahiban, itu si bawah buat misal. Bermaksud apa? Selain isim kana yang tidak dhamir mukhatab pun boleh juga. Tu dibuat misal ni. Amma Zaidun zahiban. Okey. Beza pula. Contoh, bila kata amma Zaidun zahiban, bila ban, so kita dah tahu dah. Bermaksud apa? Amma tu bukan satu kalimah, tapi dua kalimah. Ma tu ganti daripada kana. Okey. Sebab apa kat situ? Sebab apa dikiaskan sehingga boleh kepada isim zahir? Patutnya kalau nak kias tu, kalau isim kana tu dhamir mutakallim ataupun isim kana tu dhamir ghaib, tak ada masalah. Ini tiba-tiba sampai membawa kepada isim zahir. Sebab kaedah dia al-ismu zahir fi hukmil ghaibah. Al-ismu zahir, isim zahir itu fi hukmil ghaibah, pada hukum ghaibah. Bukan ghibah. Ghibah tu mengumpat. Ghaibah pada hukum ghaibah tak ada. Okey. Sebab apa? Sebab apa dihukum ghaib? Sebab apa? Sebab apa isim zahir itu fi hukmil ghaibah.
Apa Wan? Ini antara soalan yang tanya Syekh Hasan Usman Hafizahullah Ta'ala. Kaedah itu sebab apa? Macam tu. Sebab apa diiktibar isim zohir itu mengambil hukum ghaibah. Okey. Sebab biasanya ghalib boleh kata hampir 100% bila sebut isim zohir, kita tak ambil dengan isim zohir tersebut, benda tu okey, benda tak ada depan kita. Contoh Amar, Zaidun Karim. Ghalib mana ada Zaid sebelah kita? Orang lain kita yang ceritakan ni. Okey, sebab tu isim zohir. Contoh kita kata Syekhuna Mumtaz Biddan. Masalah. Okey, jadi kita berbicara menggunakan isim zohir itu sebab apa? Isyarat kepada apa? Iaitu huwa. Kita mengambil tempat huwa. Okey. Adapun jikalau amma Zaidun zahiban. Cara dia sekarang ni amma ya dua kalimah. Soalan dia, macam mana nak ubah tarkib kalam ni sehingga kita menjadikan amma tu satu kalimah. Amma Zaidun zahiban, ma tu ganti daripada kana. Zaidun tu isim bagi kana. Zahiban khabar bagi kana. Mana amma tu dua kalimah. Bagaimana kita nak buat dalam jumlah ni nak jadikan amma tu satu kalimah? Soalan, fahamkan dulu soalan. Amma Zaidun zahiban. Zaidun. Okey. Zaidun tu ialah isim bagi kana. Zahiban khabar bagi kana. Dan amma tu dua kalimah. An dan ma. An masdariyah atau ma ganti daripada kana. Bagaimana kita nak kata? Tak nak dua kalimah. Okey, yang kita nak jadikan satu kalimah. Apa yang perlu dibuat pada jumlah ni? Apa dia? Amma huwa. Macam mana? Macam mana takdir dia? Jawapan 50%. Macam mana? Siapa? Dah belajar. Bagaimana kita nak jadikan amma tu memang amma betul? Amma syartiyah tu. Fa amma kan? 70%. Nampak tu. Macam mana akhwat? Macam mana nak ubah tu? Aywa, 100%. Barakallah. Amma Zaidun tambah fa'al. Fadhahibun. Ay fahuwa dhahibun. Okey. Amma kan dia harf apa? Amma harfu syartin. Betul? Wa tafsilin, betul? Wa taukidin. Dia kalau ikut tempat tu amma harfu syartin wa taukidin daiman wa tafsilin ghaliban. Amma tu 3 huruf dia. Amma harfu syartin wa taukidin daiman wa tafsilin ghaliban. Apa wajah dia? Kata amma harfu syarat. Sebab amma tu bila syarat nak kepada jawab. Sebab tu perlunya ada fa. Amma Zaidun fa zahibun, ay fa huwa zahibun. Okey. So apa taukid? Taukid. Sebab kalau kita kata Zaidun zahibun, taukid kan dia inna Zaidan zahibun. Cara lain nak taukid, letak amma, lepas tu letak fa terus. Amma Zaidun fa zahibun. Itu mengandungi mana taukid. Adapun tafsir tu ghaliban. Sebab biasanya bila amma tu biasanya dia nak tafsir. Okey. Jadi so bila amma Zaidun zahiban, zahiban tu khabar bagi kana. Zaidun isim bagi kana. Iaitu kana tu yang telah diubah dengan ma. Okey. Qala an-Nazim rahimahullah taala wa min mudari'in li kana munjazim. Okey.
Tuhzafu nun wa huwa hadfun maltuzim. Okey. Okey. Wa tu madkhul dia tuhzafu. Takdir dia apa? Wa tuhzafu nunun, dan dibuang akan nun, min mudhari'in, daripada fi'il mudhari', likana, fi'il mudhari' bagi kana. Kana fi'il apa? Fi'il madhi. Mudhari' dia apa? Yakunu. Asal dia apa? Yakunu. Okay, wazan yang pertama, ba yang pertama, suara yang suruh. Dibuang akan nun daripada fi'il mudhari' bagi kana. Kana yakunu. Fi'il mudhari' bagi kana. Mudhari' likana. Okey. Likana tu mudhari', mudhari' tu likana. Okey. Likana tu apa? Itu sifat. Sifat. Sebab tu jar majrur jatuh selepas mudhari'. Kaedah dia saraf jumlah ataupun syibih jumlah. Jatuh selepas fi'il isim nakirah, dia jadi sifat. Fi'il mudhari' yang kainin likana. Likana tu jar majrur, ta'alluq kepada kainin. Kainin tu sifat bagi mudhari'in. Okey. Kainin salah satu daripada apa? Muta'allaq am. Muta'allaq am. Muta'allaq am wajib buang. Syahid dia dekat mana? Ya Alfiah. Wa akhbaru zarfina bi harfi jar nawina ma'na kainin aw istaqar. Okey, dekat situ. Kita kata Zaidun fid dari, ai Zaidun kainun fid dari. Okey. Likana mudhari' yang adalah ia mudhari' itu bagi kana. Munjazim yang terjazam ia. Okey, munjazim tu sifat yang kedua bagi mudhari'. Okey, sifat yang kedua bagi mudhari'. Bermaksud apa? Okey. Nun pada mudhari' kana itu yakunu, ketika jazam kadang-kadang dibuang. Asalnya contoh lam yakun. Kadang-kadang lam yaku. Okey, dibuang. Okey. Tapi wahwa dan ia apa tu? Kembali kepada mana? Wahwa dan ia hadfun nuni, buang nun tu. Hadfun ialah buang yang hadfun ialah buang yang maltuzim, yang tidak diiltizamkan, yang tidak diwajibkan. Maltuzim. Maltuzim tu jumlah, ma tu nafiyah. Jumlah maltuzim tu pada mahal apa? Pada mahal rafa', na'at bagi hadfun. Dan ia buang nun bagi mudhari', bagi kana ketika jazam itu ialah buang yang tidak diiltizam, tidak diwajibkan. Maksudnya kadang-kadang dibuang, kadang-kadang tidak. Okey. Dia hadfun jaiz saja, bukan lazim. Bukan lazim. Okey. Contohnya apa? Okey. Contohnya apa? Banyaklah. Kalau lam yakunil ladzina kafaru, okey, yang tu ada satu qiraah dia baca lam yaku. Lam yakul ladzina. Okey. Jadi bila ada Quran baca macam tu jangan peliklah. Cumanya apa, ana berharap sangat apa pelajar syubra ataupun tonton mahirkan betul-betul bahasa Arab. Susah pada kawan-kawan tu sampai ambil qiraat tu. Dia qiraat ni kalau sekali dengan lughah memang padu. Apa-apa ilmu pun bila lughah padu, semua padu. Faham tak? Dia tu je sebenarnya, bukan cakap qiraat je sebenarnya. Apa-apa ilmu tak kelah. Syariah ke, Suluddin ke, bila lughah padu memang padu. Kalau yang lughah tu memang dah kena wajib padulah lughah tu. Okey. Okey, wa in taku hasanatan yudha'ifha. Ada dalam apa? Qiraah ni. Okey. Masuk kepada bab seterusnya. Faslun. Ayo.
Kana yang mana? Karena yang dalam sunnah tu tulisan ni itu hanya untuk tahu ataupun kita boleh guna je semua boleh tahu. Yang untuk kana tu yang kena niatkan dhamirul sya'ni itu bukan sama'i. So dia qiyasi. Tempat mana-mana boleh saja. Okey. Sama'i ni biasanya disebut kalau sama'i disebut sama'i. So bila tak sebut sebagai sama'i, mana dia qiyasi lah, ittirad. Okey. Ittirad ni barang ittirad mana kena kepada semua. Sebab tu dalam apa? Kalau kaedah tu dalam belajar dalam kaedah qawaid fiqh tu, qawaid fiqhiyah tu, yang cara-cara nak baca tenggelam puasa tapi tak jadi tu kan. Dah beli kita yang salah kanan lah. Okey, ada mana? Mungkin kita akan baca lepas ni. Dia ada qawaid kulliyah ghalibah, aghlabiyah. Kaedah kulliyah aghlabiyah. Bermaksud dia ada mustasnayat. Kalau ada bab-bab yang tak terkena dengan kaedah tu. Dia ada di sana kaedah kulliyah al-muttaridah. Yang tu kena 100%. Masuk semua. Okey, tak ada yang mustasnayat. Okey. Faslun fi ma wala ta wa inil al-musyabbahati bilaisa. Ni satu fasal fi ma pada ma, wala dan la, walata dan lata, wa in. Ni semua ni apa yang semua ada apa ni? Nafi, huruf nafi. Okey. Huruf nafi. Empat-empat tu al-musyabbahati bilaisa. Yang diserupakan akan empat-empat tu al-musyabbahati, yang diserupakan bilaisa. Okey. Al-musyabbahati itu isim apa? Isim maf'ul. Cuba tasrif. Siapa tak boleh tasrif lagi 35 bab, antum wajib. Selagi antum tak lepas yang tu, memang antum tak akan pergi jauh. Tak kapal lah. Belajarlah sungguh-sungguh sekalipun. Pergi pergi dars, tengah hari pergi dars, tapi tasrif tak hafal. Okey. I'rab tak i'tina, memang antum takkan jadi sebagai seorang ilmuwan. Okey. So lughah tu penting. Jadi al-musyabbahati itu isim maf'ul. Bayangkan kalau baca musyabbahati isim maf'ul, macam mana isim maf'ul? Kalau macam tu pun tak dapat lagi, memang jauh sangat-sangat antum nak pergi dalam maidan ilmu ni. Okey, nak jadi sebagai seorang ilmu, jadi seorang ustazah, jadi seorang ustaz, terus sangat jauh. Ustaz-ustaz yang hakiki lah, maksudnya yang memang betul-betul berilmu. Okey. Contoh, bila dah baca al-musyabbahat, dalam kepala tu tak kena fikir dah. Isim apa semua dah. Isim maf'ul. Tapi daripada tashbih. Musyabbahat, jamak. Okey, mufrad apa? Al-musyabbahatu. Okey. Kaedah dia, sekarang nak minta. Kaedah dia, okey, as-silatu al-mawsul ma'a silatihi fi ma'na al-mushtaqi. Dah belajar kan kaedah tu kan? Kaedah tu al-mawsulu ma'a silatihi fi ma'na al-mushtaqi. Fi ma'na al-mushtaqi. Guru boleh perhatikan sahabat tak sahabat pelajar ni. Bila kaedah yang berulang-ulang, setiap kali sebut dia tulis, sekali sebut dia tulis, mana tak istiqrar lagi. Okey, istiqrar lagi. Kalau dah pelajar ni steady je, tak catat apa-apa kan, maksudnya dia padulah, dah hafal, tak perlu berhajat kepada tulis tu. Pastikan betul-betul padulah. Bukan bukan malas ke apa. Tulis betul. Sebab tu usahakan, okey, dengar seperti apa? Usahakan supaya kita hafal terus. Ni kaedah belajar yang dipraktikkan dekat pondok dengan baba tu, itulah. Ni kaedah yang diamalkan oleh Imam Ibnu Daqiqil Aid. Okey. Iaitu mana? Dalam dars, ketika dars guru ni cuba fahamkan 100% terus hafal. Al-mawsul ma'a silatihi fi ma'na al-mushtaqi. 5 kalimah sahaja. Sebab apa nak kena tulis? Lepas tu contoh, tulis, lepas tu apa? Tak hafal serta-merta. Ketika guru sedang mensyarahkan, diulang-ulang syarahan yang tu, yang kita dah tahu syarahan tu,
Kemudian kita nak juga hafal lepas ni. Cuba tu hafal. Andaikan masa tidak ada, itu cara dia. Tapi bagi mereka yang nak rajin banyakkan masa kat murajaah, silakan. Itu yang masalahnya. Apa nanti murajaah lah balik, hafal balik, kadang-kadang himpunkan balik, hafal balik. Yang tu tak pernah hafal tu. Nampak tak? Cuba hafal terus, tangkap terus, supaya jimat masa. Okey. Jadi al-musyabbahah. Okey, ingat. Ingat. Isim fa'il dan isim maf'ul beda ada alif lam. Alif lam tu al-mausulah. Okey. Jadi kita dah belajar al-mausulah. Bagaimana? Contohnya tadi kan ad-darib. Ad-darib tu apa? Allazi daraba. Allazi mausul. Silatihi tu daraba tu pada mana mushtaq, iaitu pada mana ad-darib. Allazi duriba dengan mana apa? Ad-daribatu. Allazi duriba. Al-madrub. Allati duribat. Al-madrubah. Kalau al-musyabbahati, cuba tukarkan dalam bentuk mausul dan dengan silah. Syubhah betul. Alati musyabbah. Okey, angkat tangan seorang. Cepat bagi jawapan satu. Banyak boleh. Angkat tangan. Belajar berani. Khawat. Apa? Allati syubbihna. Itu satu jawapan. Baik. Awan. Allati syubbihat. Baik. Akhwat. Amboi. Senang. Okey. Makan hasil nama dia. Yang lawan, yang kawan punya labusa dia sama. Mata. Okey. Yang diserupakan akan empat-empat tu iaitu al-arba'ah. Bilaisa. Diserupakan dengan laisa. Diserupakan bila serupa tashbih ni ada wajah syabah dia. Diserupakan dengan laisa pada apa? Pada apa? Pada amal, fil amal. Sebagaimana laisa tu beramal seperti kana, marafu' isim dan menasabkan khabar. Empat-empat ni pun sama juga. Ma, la, lata, patut in. Okey. Qala an-Nazim rahimahullah ta'ala, i'mala laysa u'milat ma duna in ma'a baqan nafi wa tartibin zukin wa sabqa harfi jarri naw wa sabqa harfi jarri naw zafin kama bi anta ma'niyan ajaz al-ulama. Okey, baca 1 2 3. laysa u'milat ma duna in ma'a baqan nafi wa tartibin zukin wa sabqa harfi jarri naw zafin kama bi anta ma'niyan ajaz al-ulama. Aywa. Okey. I'mala tu, okey, dia ihtimal. Macam biasalah, kalau dah mula isim tiba-tiba nasab. Sama ada dia maf'ulun bi bagi fa'il muqaddam, okey, fa'il kat belakang tu, kat fa'il dia tu, ataupun dia selain daripada maf'ulun bi. Tengok, cari. I'mala laysa u'milat ma duna in. So kat sini u'milat ma, okay, diperamalkan akan ma duna in, tanpa in. Duna tu zorof, tanpa ada in. Mana ada bukan ma in. Okey, dia peramalkan i'mala laisa, seperti memperamalkan akan laisa, seperti amalan laisa. I'mala diperamalkan akan ma, sebagaimana i'mala diperamalkan akan laisa.
i'mala laisa. Itu masdar. A'mala yu'milu i'mal. I'mal ni ada dua makna kita terjemah. Satu apa? Memperamalkan. Yang kedua, diperamalkan. Samalah macam apa? Darbun, fathun. Okey. Ada makna buka, ada makna dibuka. Tengok. Kalau i'mal itu kita terjemah biasanya dengan memperamalkan. Jikalau madhi dia tu a'mala yu'milu i'malan. Kalau kita terjemah diperamalkan, ambil daripada u'mila yu'malu i'malan. Sebab masdar bagi fi'il bina majhul dengan bina ma'lum sama sahaja. Sirah dia tu. Okey. Jangan ingat masdar ni hanya bagi fi'il bina ma'lum, tak, juga pada fi'il bina majhul. Sebab tu dalam kitab bila disebut macam ni, i'mala laisa. I'mala laisa. Dekat sini ada, kalau sebahagian kitab dia tulis dengan apa tahu? Idafat masdar bina ma'lum kepada maf'ulun bih. Ai memperamal ulama nahwu akan laisa. Dan sebahagian kitab dia tulis apa? Idafat masdar bina majhul kepada apa? Kepada naib fa'il. Nampak? Okey. Sebab tu diperamalkan akan ma, seperti memperamalkan akan laisa. Ai seperti memperamal oleh ulama nahwu akan laisa. Ni kalau i'mal daripada a'mala yu'milu. So dia tu idafat masdar bina ma'lum kepada apa? Kepada maf'ul. U'milat ma i'mal laisa, diperamalkan akan ma seperti diperamalkan akan laisa. Nampak tak? Yang tu i'mal ambil daripada u'mila yu'malu. Idafat masdar bina majhul kepada naib fa'il. So pilihlah dua-dua. Ikutlah yang mana kita nak, betul semua. U'milat ma diperamalkan akan ma seperti diperamalkan akan laisa. Duna in, tanpa in. Tu. Jadi apa? Nazim nak terangkan kat sini, ma nafi tu beramal seperti laisa dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama, duna in, tanpa ada in selepas daripada ma. Okey. Contoh kita kata apa? Ambil misal satu dia. Misalnya tulis ni, laisa zaidun qa'iman. Laisa zaidun qa'iman. Bawah tu kita ma tu diperamalkan seperti laisa. So ma zaidun qa'iman. Okey. Syarat ma nak beramal seperti laisa tu, ini musannif masuk sini beberapa syarat. Syarat yang pertama, duna in, tanpa ada in selepas dia. Bermaksud jika ada in selepas daripada ma, maka batal amalan tersebut. Okey. Jadinya apa? Contoh, ma in zaidun qa'imun. Tak boleh qa'iman dah. Tak boleh qa'iman. Ma in zaidun tu dari mubtada dah. Bukan isim bagi ma. Kalau ma zaidun qa'iman, zaidun tu isim bagi ma, qa'iman khabar bagi ma. Okey. Syarat yang pertama tu tanpa ada in. Okay. Seterusnya ma'abaqan nafi, serta kekal oleh nafi. Serta kekal nafi. Asalnya ma'abaqa'in nafi. Baqa'i itu baca dengan apa? Bil mad. Kalau ma'abaqa bil qasr, dengan qasr ataupun maksur ataupun mamdud. Serta kekal nafi. Serta kekal nafi. Okey, bermaksud apa? Jikalau nafi itu tidak kekal, asalnya ma zaidun tu nafi, tiba-tiba dibatalkan oleh sesuatu, ya, seperti apa? Illa. Seperti illa. Bila ada illa membatalkan nafi. Okey? Illa tu isbat. Ma tu la ilaha illallah, la ilaha illallah tu isbat illallah. So bila macam tu bermaksud nafi tu tidak kekal. Okey, syarat ma nak beramal seperti laisa, nafi tu kena kekal. Jika nafi tak kekal,
seperti dibatalkan dengan illah, maka ma tu tidak boleh beramal merafakan isim dan menasabkan khabar. Seperti mana? Ma Zaidun illa qaimun. Nak baca qaiman tak boleh. Itulah dalam Al-Quran. Ma antum illa basyarum mithluna. Okay, ma antum illa basyarun. Kalau tak ada illa, ma antum basyaran. Ma antum illa basyarun. Wa ma ana illa nadhirun. Ma ana illa nadhirun. Kalau tak ada illa, ma ana nadhiran. Okey. Seterusnya syaratnya wa sabqa harfi jarri naw zarfin kama bi anta ma'niyan ajazal ulama. Okey. Dengan bahawa ni wa sabqa harfin. Sabqa pula macam biasalah. Kalau ada nasab mula-mula tu apa? Dia maf'ul bagi fi'il kat depan tu, tengok. Wa sabqa harfin jarri. Cuba cari fi'il, fi'il. Pada sabqa tu cari fi'il apa? Fi'il amar biasanya. So ajaza. Okey, sini fi'il madhi. So ajaza menghukum harus al-ulama ay al-ulama'u, menghukum harus oleh ulama akan sabqa harfi jarri naw zarfin. Terdahulu, mana mendahulu oleh haraf jar. Okey, mendahulu oleh haraf jar. Sabqa tu masdar, idafat kepada harfi tu idafat masdar kepada fa'il. Menghukum harus oleh ulama akan mendahului oleh haraf jar ataupun zaraf. Okey. Mendahului akan apa? Mendahului akan apa? Khabar dia tu. Bermaksud apa? Khabar bagi ma atau khabar bagi kana, jikalau bukan jar majrur ataupun zaraf, dia tidak boleh ditakdimkan. Seperti kita kata ni. Okey, kita nak kata asalnya ma Zaidun qaiman. Okey. Lepas tu kita nak letak qaim dekat depan. Seperti ma qaiman Zaidun, itu tak boleh. Ma qaiman Zaidun tak boleh. Okey. So ma qaiman Zaidun tak boleh. Yang bolehnya apa? Ma qaimun Zaidun. Syarat dia apa? Syarat yang ketiga, khabar dia tu jikalau bukan jar majrur ataupun zaraf, dia tak boleh nak dahului daripada isim dia. Asalnya ma Zaidun qaiman. Kita letak qaiman dekat sebelum daripada Zaidun tu tak boleh. Ma qaiman Zaidun tak boleh. Kena kata ma Zaidun qaimun. Adapun jikalau khabar bagi ma tu jar majrur ataupun zaraf, itu boleh dihukum harus oleh ulama. Seperti kita kata apa? Asalnya contoh ma Zaidun fid dari. Kita kata ma fid dari Zaidun, itu hukum dah harus. Okey, atau ma indaka Zaidun, tak ada masalah. Okey. No. Okey. Oh, lupa. Okey, watarti bin zukin. Watarti bin zukin. Tu lupa pula tadi. Kenapa senyap? Tak bagi tahu. Tak perasan Kan terlupa dah watarti bin zukin tu. Itu dah masuk wasaf harfi jarin. Watarti bin zukin. Okey. Iaitu watarti bin tu ataf bagi baqa. Ai ma'atarti bin ulim. Zukin tu mana ulim? Zukin tu sifat bagi tertib. Syarat yang ketiga, iaitu serta tertib yang dimaklumkan, iaitu mana? Laisa atau ma isim dia atau khabar dia. Syarat dia, kalau terdahulu takdim takhir semua tak boleh, melainkan jikalau apa? Khabar dia tu zaraf ataupun jar majrur. Okey. Empat syarat yang diletakkan oleh musannif, iaitu wasaf harfi jar naw zarfin kama bi anta ma'niyan. Tengok asalnya apa? Ma anta, bukanlah kamu itu, ma'niyan bi, yang i'tina' ambil perhatian dengan aku. Bi itu ma'mul. Okey, ma'mul bagi ma'niyan. Okey, ma'niyan. Okey, ma'niyan. Kat situ mana? Bi itu ma'mul bagi ma'niyan. Ma'mul bagi khabar.
ma'mul bagi khobar tu, jikalau macam kita dah belajar, jikalau ma'mul bagi khobar dia tu zaraf ataupun jar majrur, dia boleh nak dahulu. Okey, ni nak boleh terdahulu. Okey. Jadi itu syarat yang keempat sebenarnya. Syarat yang pertama dunain, tanpa ada in. Yang kedua kekal nafi dia tu, tak boleh masuk illa. Yang ketiga tartibin zukin, kena ikut tertib dia tu. Kena ma isim dia, lepas tu khabar dia. Dan wasaf harfi jari nazafin kama bi anta ma'niyan ajazal ulama tu. Tu yang keempat, ma'mul bagi khabar dia tu dibolehkan untuk takdim. Jikalau apa? Jikalau ma'mul bagi khabar dia tu zaraf ataupun jar majrur. Okey. Jikalau selain daripada jar majrur, batal amalan dia. Seperti mana tulis misalnya, ma ta'amaka Zaidun akilun. Ma ta'amaka Zaidun akilun. Kena baca akilun lah, tak boleh baca akilan lah. Sebab ta'amaka tu ma'mul bagi akilun, dan ta'amaka tu bukan jar majrur ataupun zaraf. Tu syarat yang keempat. Okey, bermaksud apa? Ma'mul bagi khabar tu tak boleh nak didahulukan, melainkan itu zaraf ataupun jar majrur. Okey, dia ada dua syarat tambahan. Dua syarat tambahan. Okey. Yang pertama mana syarat yang kelima? Alla tatakarraru ma. Alla bahawa tidak, tatakarrara berulang, ma oleh ma tu tak boleh berulang. Contoh, kita kata misal asal tadi, ma Zaidun qa'iman. Ma Zaidun qa'iman, ma tu berulang. Kita kata ma Zaidun qa'iman. Sebab tu jangan main bantai nak ma apa semua tu. Panjang saja, orang Arab faham lain. Okey. So kalau ma tu sebab apa? Kalau dah ada ma tu berulang, so tak boleh qa'iman. Kena kata qa'imun. Sebab apa? Ma yang pertama nafi, ma yang kedua nafi. Bila ma nafi isbat. Contoh, saya tak minum. Saya tidak tak minum. Atau mudah dia, contoh, adat nafi itu bukan. Saya bukan tak minum. Betul tak? Maksud apa? Minumlah. Sebab tu syarat mana beramal. Sebab apa? Sebab apa bila tatakarruruma itu tidak boleh beramal. Sebab hilang dia punya tashbih dengan laisa. Laisa kena nafi. Bila dah ma tu jadi isbat, hilang wajah syabah dia dengan laisa. Sebab dia pun beramal seperti laisa sebab bersamaan dengan laisa. Okey. Okey, yang Yang keenam, syarat yang keenam, alla yubdala min khabariha mujabun. Okey. Bahawa tidak dibadal daripada khabar dia tu oleh satu benda mujab. Mujab tu mana? Musbat. Seperti misal dia apa? Tulis misal dia. Ma Zaidun bi syai'in. Illa syai'un ataupun illa syai'in la yu'ba'u bihi. Ma Zaidun bi syai'in illa syai'un ataupun syai'in la yu'ba'u bihi. Okey, ma Zaidun bi syai'in, tidaklah Zaid itu bi syai'in. Asal syai'an, batu zaidah pada khabar ma Zaidun bi syai'in, illa melainkan syai'in. Syai'in tu badal yang musbat sebab dengan illa. Melainkan sesuatu yang la yu'ba'u bihi, yang tidak diiktibar dengan dia tu. La yu'ba'u bihi.
Ma Zaidun bi syai'in, laisa bi syai'in, apa semua tu. Walafaz jar wa ta'dil. Ma Zaidun bi syai'in, bi syai'in tu, bi syai'in tu pada mahal apa? Pada mahal nasab. Sebab dia tu khabar bagi ma. Tetapi dia tu bi syai'in tu telah dibadalkan dengan syai'in selepas illa. Badal. Bila dia badal, so tak boleh. Badal tadi tu pula bermakna apa? Bi syai'in illa syai'in tu misalnya. Bi syai'in tu pada mahal rafa', bukan mahal nasab lagi dah. Sebab dia telah ada badal dia, digantikan dengan sesuatu yang mujab. Kenapa kita tahu mujab? Sebab selepas illa. Okey. Cara bacaan dia pula. Cara bacaan syai'in. Kalau kata ma Zaidun bi syai'in. Okey. Bi syai'in tu pada mahal rafa'. Khabar asalnya ma Zaidun syai'un. Sebab dah batal dah amalan dia sebab dengan illa tu. Illa syai'in syai'un. Dia boleh baca kalau bi syai'in tu kan, ma Zaidun bi syai'in illa syai'in boleh, illa syai'un boleh. Okey. Illa syai'in sebab dia badal. Badal tu tabi'. Ingat matbu' ni, matbu' tu apa matbu'? Mengikuti apa je antaranya? Apa matbu'? Contoh dia matbu'. Contoh matbu'. Kita belajar dalam matan tabi' tu ada 5. Kalau matbu' ada berapa matbu'? Apa yang pertama apa? Cuba sebut. Man'ud. Lagi mubdal minhu, kena letak itu. Betul? Ma'tuf alaih, betul? Muakkad. Lepas tu atau bayan tu apa pula? Mubayyan. Okey, mubayyan. Okey. Jadi bila dalam matbu' tu ada haraf jar, mana dia tu ada haraf jar zaidah. Okey. So, dia tu jadi apa? So dia majrur lafzan. Tinggallah sama ada rafa' mahalan ataupun nasab mahalan tu. Bila ada tabi' dia tu boleh dua wajah. Boleh nak ikut lafaz, iktibar lafaz dia tu, iktibar lafaz bagi matbu', boleh iktibar bagi mahal bagi matbu'. Macam contoh kat sini tu. Ma Zaidun bi syai'in illa syai'in. Sebab apa syai'in? Sebab dia badal bagi syai'in tu. Bi syai'in. Syai'in pada kata bi syai'in tu jar, lafaz dia jar. Jar dengan apa? Dengan ba. Walaupun mahal dia tu rafa', khabar. Boleh baca dengan syai'un. Iktibar apa? Illa syai'un. Okey. Sebab tu apa? Walaysa kullu khilafin ja'a mu'tabara illa tu sebab tu boleh baca dua. Walaysa kullu khilafin ja'a mu'tabara illa. Siapa tak hafal lagi tu? Cuba angkat tangan, jujur je. Siapa tak hafal lagi? Seram pula. Okey. Tulis semula. Tulis nanti sikit. Okey. Dah tulis, cepat. Dulu kami belajar, habis tulis, guru habis tulis, kita pun habis juga. Sebab apa? Habis tulis tu dia bagi masa dalam 2-3 saat, padam terus. Lepas tu terus tanya. Walaysa kullu khilafin ja'a mu'tabara illa khilaf lahu hazzun min an-nazar. Aywa. Allah fi. Walaysa kullu khilafin ja'a mu'tabara illa khilafun lahu hazzun min an-nazar. Ingat, bukan semata-mata dah belajar kat Azhar, dah tahu khilaf mana, okey. Amal je apa, semua khilaf ada pendapat. Jangan bermudah-mudah. Tu nama dia apa? Tatabbu'ur rukhas. Tatabbu' mana mencari-cari rukhas. Lepas tu dia amal yang ringan-ringan, itu haram. Okay? Ni kata Imam As-Suyuti. Walaysa kullu khilafin, dan bukanlah tiap-tiap khilaf itu khilaf yang ja'a mu'tabara, khilaf yang datang ia khilaf tu mu'tabara,
diiktibarkan dia. Mu'tabar tu apa? Khabar bagi laisa. Isim laisa tu kullu. Lepas tu illa khilafin. Boleh. Lepas tu apa? Illa khilafun. Betul tak? Okey. Sebab apa? Kat sini. Tapi kat sini tu mu'tabara. I'rab dia pula jadi apa? Laisa tak ada. Yang sekarang ni dalam apa? Ma sahaja. Ma tu. Kalau contoh wa ma kullu khilafin ja'a mu'tabarun illa khilafun. Kali baca mu'tabaran kalau ma. Tapi kalau laisa boleh. Kalau laisa boleh. Yang ni hukum ma. Ingat bila syibih-syibih ni meh-meh ni bukan hukum dia sama 100%. Contoh ni contoh ma sama seperti laisa. Adakah semua hukum laisa tu dia ambil sama juga? Ada juga yang tak ambil. Okey. Okey, seterusnya. Yes. Syarat yang keenam ni kenapa disebut? Kenapa tak berapa ada dengan ma'abaqah nafi? Okey, sebab apa disebut? Seolah-olah macam apa tahu? Seolah-olah macam cukup dengan ma'abaqa'in nafi. Okey, ma'abaqa'in nafi. Okey. Nak jawab macam mana tu? Faham tak soalan dia? Sebab disebut juga syarat yang keenam. Kenapa tak kata ma'abaqa'in nafi? Okey. Dia ingat bila syarat yang pertama, kedua, ketiga, keempat tu dia bukan semua, dia tu tabayun. Kadang-kadang syarat-syarat ni tadakhul, saling masuk. Okey. So masuk dalam bahagian yang kedua, ma'abaqa'in nafi. Cuma yang ditafsirkan kat sini, dibatalkan tu selepas dia tu jadi badal. Okey, ada yang dibatalkan lepas tu bukan jadi badal. Ni yang dibatalkan selepas tu ada badal. Okey. Okey, last. Okey. Wa raf'a ma'tufin bilakin aw bibal min ba'di mansubin bimalzam haitsu hal. Okey. Wa raf'a tu yang jadi apa? Cari. Raf'a tu yang jadi apa? Okey. Maf'ul bih bagi ilzam. Walzam takdir dia. Dan hendak melazimi oleh engkau akan raf'a ma'tufin. Okey. Akan merofokkan ma'tuf bilakin ma'tuf dengan lakin atau bibal dengan bal min ba'du mansubin bima, selepas daripada isim yang dinasabkan dengan ma, haitsu hal, sekira berlaku ia, sekira jatuh ia, sekira berlaku, sekira jumpa. Maksudnya apa? Mansubin kat situ tu isyarat kepada apa? Khabar dia lah. Khabar dia. Okey. Khabar bagi apa? Bagi ma. Khabar bagi ma. Mansubin bima, yang dinasabkan dengan ma. Dalam bab ma sekarang ni. Okey. Contoh kita kata ma zaidun qa'iman, misal. Ma zaidun qa'iman. Lepas tu ada ma'tuf dia. Ma'tuf di atas khabar dia tu. Lakin qa'idun. Okey. Lakin qa'idun. Kena kata macam tu. Ataupun bal qa'idun. Bal qa'idun. Lakin huruf istidrak. Bal huruf idrab. Idrab ni ada dua, intiqali ataupun ibtali. Okey. Jadi kat sini ma tadi tu, ma zaidun qa'iman. Lakin qa'idun. Bermaksud apa? Qa'iman tu mansub tu dengan ma. Ada ma'tuf dia tu. Ma'tuf qa'id. Ma'tuf dengan apa? Ma'tuf dengan dua, lakin dan bal. Maka wajib bila macam tu kena rafa'kan ma'tuf tadi tu. Tak boleh baca lakin qa'idan. Lakin qa'idan tak boleh. Kena kata lakin qa'idun. Misal dia, ma zaidun qa'iman lakin qa'idun. Ataupun bal qa'idun. Qa'idun tu pula i'rab jadi apa? I'rab jadi khabar bagi mubtada mahdhuf. Lakin huwa qa'idun. Lakin huwa bal huwa qa'idun gitu. Okey.
Last. Serius last. Boleh. Last. Habiskan senang ni. Paling senang dalam dunia. Serius ni tadi tu. Wa ba'da ma wa laysa jarral bal khabar wa ba'da la wa nafi kana qad yujar. Okey, wa jarral ba dan menjar oleh ba. Asal ba'u jarra tu fi'il madhi. Kalau jurra fi'il madhi bin majhul ataupun fi'il amr. Jarral ba menjar oleh ba al khabar akan khabar. Selepas apa? Ba'da ma wa laysa. Selepas daripada ma dan laysa. Maknanya khabar bagi laysa, khabar bagi ma tu dia banyak betul, selalu masuk ba huruf jar zaidah. Okey? Contoh dalam Al-Quran apa? Alaysallahu bikafin 'abdah. Alaysallahu bi'azizin dzintiqam. Okey? Alaysallahu bi'azizin. Takdir dia asal dia alaysallahu azizan. Masuk ba. Sebab aziz tu pada khabar dia tu. Selepas daripada khabar, maknanya khabar laisa dan khabar ma selalu masuk ba haraf jar. Haraf jar tu dia punya faedah dia dua, taqwiyatul amil dengan taukidun nafi. Kat sini mana? Taukidun nafi. Ma pula apa? Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Wa ma rabbuka ghafilan asal dia. Kalau i'rab contoh wa ma rabbuka bighafilin. Al-ba'u harfu jarrin zaidun. Ghafilin majrurun. Majrurun ke? Mansubun wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun ala akhirih. Mana'a min zuhuriha ishtighalul mahalli bi harakati harfil jarri zaid. Okey? Ataupun boleh kita kata senang. Ghafilin wa ma rabbuka bighafilin. Ghafilin, rabbuka tu isim bagi ma. Ghafilin tu ialah majrurun lafzan mansubun mahallan. Itu paling pendek. Faham? Fahamkan 100% ni? Ana membayangkan antum macam mana? Steady je. Tak ada aircon, tak ada kipas apa dulu tau, belajar. 3 hari belajar, luka kaki. Sebab apa? Tak ada lantai apa-apa, lantai kayu lama tu. So berdarah kaki. Hari pertama tidur tu tengah hari, terjaga sendiri. Sebab apa? Semut tu makan kat kaki tu. Sebab luka darah tu dia makan kat situ. Okey. So pengorbanan. Wa ba'da la wa nafi kana qad yujab. Okey. Dan selepas la dan selepas nafi kana. Okey. Qad yujar. Terkadang dijarkan juga. Terkadang dijarkan juga. Okey. Ambil misal ni sebab dalam syarh naqidah disebut. Ambil ni. Fakun li syafi'an. Tulis ni syair dia. Fakun li syafi'an. Yauma la dhu syafa'atin. Yauma la dhu syafa'atin bimughnin. Habis itu cukup dah. Syahid dia. Fakun li syafi'an, dan jadilah oleh kamu bagi aku tu syafi'an. Syafi', okey, pembantu. Syafa'ah tu apa? Talabul ghair lil ghair. Minta akan yang lain untuk yang lain. Contoh, syafa'at. Muhdi. Contohnya dengan wan. So ana minta dekat muhdi untuk bagi something dekat wan. Itu nama dia syafaat. Ustaz, tolong luluskan dia contoh. Itu mana syafaat. Talabul ghair, minta akan yang lain untuk orang lain, bukan untuk diri dia sendiri. Itu tak nama syafaat nama dia. Okey, yang tu. Okey. Syair dia kat mana? Yauma la dzu syafa'atin bimughnin. La dzu syafa'atin tu isim bagi la. Bimughnin tu asal dia mughniyan. So masuk ba pada khabar la. Okey, yang terakhir untuk misal bagi nafikana. Terkadang mana sikitlah. Mana ba haraf jar zaidah tu masuk pada khabar laisa dan khabar ma tu banyak. Tapi masuk pada khabar la dan nafikana tu sedikit. Sebab tu qad yujar, terkadang dijarkan. Okey? Tulis misal ni. Sebab ada faedah dia tu.
Siapa yang ni tulis? Tak apalah, tulis, anda cakap tulis Wa in muddatil aidi ila zadi lam akun. Okey. Boleh tulis siapa yang tak ada tu. Sambil-sambil tu tulis terus. Okey. Wa in muddatil aidi ila zadi lam akun. Siapa yang ada syarh menakil tu tengok je kat situ je. Okey. Bi'ajalihim. Tulis sambil-sambil mudi tulis tu, tulis. Wa in muddatil aidi ila zadi lam akun. Belajar kuliah lughah. Ni bahar apa? Sambil tu tulis. Ada bit khas dia macam mana? Macam sekali. Dia ada lagu-lagu dia. Kalau masuk lagu, tu bahar dia tu. Okey. Berbeza dengan lagu. Mantap. Tulis. Kalau tu dah tulis buat apa? Cuba fahamkan. Tu cara belajar. Dah tulis, kita cuba fahamkan. Lepas tu nanti diterang oleh guru. Sama tak kefahaman? Sama. Alhamdulillah nak jadi guru lah tu. Tak dekat dah tu. Boleh dah tu fisabilillah dapat hasnah zakat tu. Kalau kita tak nampak apa-apa langsung semua tu, fisabilillah tu bahaya. Baca dalam Asyar Bajuri tu, syarat fisabilillah, dapat zakat dengan fisabilillah tu. Apa syarat-syarat dia? Kalau penuntut ilmu, adakah penuntut ilmu yang tak ada harapan macam tu, istilah dia? Tak ada tanda-tanda macam kata nak jadi ilmuwan. So kena tengok tu syarat-syarat. Okey. Wa in muddatil aidi ila zadi lam akun bi'ajalihim id ajsha'ul qaumi a'jalu. Ni bahar tawil. Fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun. Wa in muddatil aidi, dan jika dihulurkan, dipanjangkan tangan, ila zadi, kepada bekalan, iaitu bekal makanan. Okey. Lam akun bi'ajalihim. Syahid dia dekat bi'ajalihim. Lam akun bi'ajalihim. Maksudnya lam akun a'jalahum. Bukanlah aku yang paling gelojo daripada mereka itu. Ij'al sya'ul qaumi a'jalu. So, yang paling apa? Yang paling lapar daripada kaum itu ialah yang paling cepat. Dekat sini syahid dekat bi'ajalihim. Masuk ba tu, ba bi'ajalihim. Dekat sini nama dia apa? Okey. Ismut tafdhil laisa ala babihi. Ismut tafdhil laisa ala babihi. Maknanya bi'ajalihim kat situ bukan dengan qasid di, maknanya apa? Aku bukanlah yang paling cepat, yang paling gelojo. Sebab apa? Kalau kat situ dia tahqiqan mana dia bukan yang paling gelojo, bermaksud apa? Dia tetap gelojo. Faham tak? Sirah ni isim tafdhil, a'jal, yang paling gelojo. Dia kata aku bukan yang paling gelojo. Bermaksud apa? Gelojo juga. Itu kalau dia qasid tafdhil. Dekat sini nama dia apa? Isim tafdhil laisa ala babi. Isim tafdhil tapi bukan dalam bab dia tu. Maksudnya apa? Sirah isim tafdhil tapi bukan dengan mana isim tafdhil. Sebab kalau macam tu dicela kepada diri sendiri. Begitu juga apa? Dalam Al-Quran, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihin. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu. Dan suami-suami mereka itu ahaqqu, lebih berhak. Paling berhak. Biraddihinna, dengan mengkembalikan ke mereka itu. Ahaqqu kat situ isim tafdhil tapi laisa ala babihi. Senang apa? Bila isim tafdhil ni ada mafdhul. So yang paling berhak bermaksud apa? Ada yang berhak. Tapi dia yang paling berhak, bukan. Itu yang berhak. Kenapa? Tidak ada yang berhak untuk kembali kepada isteri dengan suami saja. Faham? So ini dalam bab isim tafdhil laisa ala babihi. Wallahu taala a'la wa a'lam. Okey. Dah habis dah.